individu dan juga kumpulan yang boleh bangun semula walau apa pun yang telah berlaku kepada kita atau yang telah menduga kita. Sedikit saja tentang saya punya kisah lampau sebab nak cerita 7 tahun nanti malam baru habis. Okey? So apa yang berlaku? Kerjaya sebelum ini sesuai dengan saya, sesuai dengan jiwa saya. Memang saya ada passion yang sangat-sangat besar dan mengubah diri saya dan personality saya. Tapi kehadiran anak-anak menyebabkan saya terpaksa berfikir banyak kali. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, banyak kali. Adakah ini lifestyle yang saya nak untuk masa depan anak-anak saya? Di mana saya perlu tinggalkan mereka, di mana saya perlu outstation 2-3 hari, kadang-kadang 1 hingga 2 minggu. Jadi saya percaya masa saya sekarang bukan untuk diri saya sendiri tetapi untuk keluarga dan anak-anak. Dan alhamdulillah saya berjumpa dengan Shaklee. Dan saya kenal ramai business leader dan juga rakan-rakan distributor yang mengambil keputusan yang sama, ya, keputusan sama dengan saya untuk mengubah cara hidup, untuk mengubah jalan hidup demi anak-anak. Dan ini adalah janji yang patut, wajib kita tepati. Untuk bermula sebagai distributor, saya bermula sebagai distributor. Tidak ada kat sini yang bermula sebagai master coordinator kan? Dia terus dia dapat master coordinator, ada tak kat sini? Tak ada kan? Kita semua bermula sebagai distributor biasa. Kita bermula dengan sale kecil-kecilan, tetapi kita bermula dengan semangat dan keberanian yang tinggi, betul tak? Takut tak nak buat sale yang pertama atau nak approach potential partner yang pertama? Takut gila kan? Okay. Kan susun ayat padam balik, susun ayat padam balik dalam SMS kan. Tapi itu yang menyebabkan kita melangkah. Kalau kita tak kenal apa yang kita takut, kita tak boleh temui apa yang kita boleh buat dan apa yang berani kita buat. Saya bukan seorang dan anda juga bukan seorang. Satu dewan dan satu Malaysia yang telah jadi business leader ataupun telah berjaya dalam bisnes Shaklee ada ini. Ya, setiap orang ada ini. Cuma bagaimana kita nak nurture keberanian kita semakin hari semakin besar atau semakin kecil. Awal-awal cycle berani besar ke kecil? Awal-awal cycle. Kan, semua boleh buat, rasa semua nak buat. Kan? Sampai hujung cycle, tengok besar mana tinggal hati kita. Yang kecil jadi besar, dah pecah, kena check balik. Dan cabaran-cabaran ini, yang pertama yang saya ingin kongsi ialah apa juga cabaran dia telah. Kalau kita masih lagi berdiri di sini hari ini, maknanya kita masih hidup. Masih hidup ya, masih hidup dan masih boleh bertahan. Dan yang paling utama bagi saya ialah cabaran pengurusan masa. Berapa orang dalam dewan ni, distributor ataupun leader yang buat part time? Shaklee part time. Maknanya ada kerja lain, mana pagi pergi kerja balik, teruskan bisnes dan sebagainya. Pengurusan masa adalah sangat penting. Ya, jika hari ini anda tidak boleh decide macam mana nak spend masa esok, bisnes, keluarga dan juga kerjaya, amat suka untuk anda menyudahkan cycle baru 2015 dan 2016. Anda kena tahu bangun pukul berapa kena handle keluarga, pukul berapa anda kena tidur. Kena tidur ya. Buat bisnes Shaklee kalau tak tidur tak boleh. Boleh merosakkan fungsi hati kalau tak tidur. Okay? So, pengurusan masa adalah sangat penting. Kalau anda tak boleh decide di awal cycle, amat payah untuk anda handle di ujung cycle. Kalau tak boleh decide hari ini, 1 hari bulan, 31 hari bulan nanti, tak payah nak bising-bising dan tak payah nak sedih-sedih atau merungut, tak dapat capai apa yang anda mahu capai. Walau apa pun yang kita lakukan, walau banyak mana pun kesalahan yang kita lakukan, kita mesti terbuka untuk menerima kesalahan ini sebagai sesuatu yang kita perlu belajar. Ya? Dalam bisnes, ego yang paling besar adalah ego terhadap diri kita sendiri. Ya? Bila kita tidak mahu mengaku yang itu adalah kesilapan dan kita tidak mahu mengaku itu adalah sesuatu yang kita kena belajar. Jadi, apa juga yang berlaku di cycle yang lepas, ambil sebagai pengajaran dan kita hadapi cycle baru dengan lebih bersemangat dan lebih berpengetahuan untuk kita menghadapinya. Okey? Ini bukankah bonus kami? Tadi share kat bonus kan, saya ni saya ni tak pandai drive, jadi saya tak cerita pasal kereta sangat. Okay. So, anggaplah ni kat bonus kami lah. Alright.
Yang kedua, cabaran yang saya rasa sangat penting juga untuk kita ialah bagaimana kita menguruskan keuangan kita. Saya yakin ramai yang join Shaklee hari ini sebagai part-timers terutamanya untuk menyelesaikan masalah keuangan kita. Betul tak? Dengan GST coming soon, dengan apa macam-macam yang Victor senaraikan tadi kan. Bila Victor senaraikan kan macam setahunnya kan, GST lah, harga minyak tak stabil lah, ringgit dah turun lah kan. Tapi Victor kata bagus, sebab semua orang kena buat duit lebih, ya. Tapi apa yang kita kena tahu ialah bagaimana kita nak menguruskan wang yang sedikit bagi menyediakan diri kita untuk menguruskan wang yang besar. Sebab tadi satu dewan pun tepuk tangan dan angkat tangan kata nak 5-6 angka kan. Kita kena uruskan 2 angka dulu, 3 angka dulu untuk memastikan 5-6 angka datang dengan lebih cepat. Kalau tak uruskan yang 2 angka, 3 angka, lambat lagi 5-6 angka nak datang. Ya? Okey, itu yang kedua. Saya juga belajar bagaimana dalam bisnes, sama ada Shaklee ataupun yang bukan bisnes Shaklee, bila kita dah terlibat dalam bisnes, kita akan membaca lebih tentang bisnes dan kita akan berkawan dengan orang yang buat bisnes juga. Dan satu perkara yang saya belajar ialah di dalam bisnes kita bergantung kepada usaha kita, banyak sangat bergantung kepada usaha kita dan keyakinan kita. Ya, ada kalanya saya nak tanya di sini business leader terutamanya, ada tak 1 bulan dengan 2 bulan, 3 bulan income you all sama je? Ada tak exact figure? 35 sen sama? No, exactly. Tak sama. Jadi itu manis dan cantiknya bisnes, terutamanya bisnes Shaklee. Kan? Kita boleh menentukan berapa banyak kita nak dapat. Kalau bulan ni kita 2-3 bulan lagi nak hari raya, 2 bulan lagi nak Chinese New Year, kita boleh tentukan, okey nak banyak mana, nak usaha macam mana, mesti selari. Jadi kita ada freedom tu. Tak sama macam makan gaji. Saya tak kata makan gaji tak bagus. Cuma kadang-kadang cara kita menguruskan gaji kita tu yang tak bagus. Saya makan gaji 7 tahun. Pengurusan memang out. Bila ada bisnes, 100% letak pada bahu kita. Tanggungjawab lebih besar. Dan saya mahu kebebasan itu. Kan saya bagi tahu dekat husband saya kata tak apa. Kita buat bisnes, kita bukan makan gaji. Maknanya kita boleh ubah figure ni. Kalau kita nak tambah, kita boleh ubah. Ya, kita ada peluang dan kita ada ruang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita mulakan kita mesti habiskan. Event kita hari ni pun mesti habis kejap lagi kan, pukul 5. Dia tak ada melarat-larat sampai esok. Betul? Sama juga perjuangan kita untuk cycle ni. Awal cycle ataupun tahun baru, bersama kita punya gempak, kita punya azam tu. Kan, nak kurus, nak sihat, nak bersenam, nak apa? Nak kaya, nak tu, nak ni, nak semua orang boleh buat. Tapi hujung tahun 12 bulan kemudian berapa ramai yang boleh menyudahkannya? Berapa ramai yang ada pemudah yang baik untuk hujung cycle nanti? Lihat kembali cycle yang telah berlalu, adakah kita menyudahkannya dengan baik? Adakah kita menyudahkannya sebagaimana yang kita mahu di awal cycle lepas? Adakah kita membuat ekspektasi yang terlalu tinggi? Atau kita membuat tak indah? Atau kita memang tak ada expectation apa-apa? Ya, itu sesuatu yang saya belajar dan sesuatu yang kita perlu belajar. Jadi, ia adalah marathon. Pada saya setiap tahun adalah marathon. Cycle adalah marathon. Even 30 hari untuk closing pun marathon. Maknanya marathon you tak boleh hilang momentum. You kena keep on going, tak boleh hilang momentum, tak boleh berhenti. Dan tak boleh tengok orang sangat. Kalau you tengok orang pergi marathon, dia tak tengok orang kan? Kecuali dia pergi toilet break apa semua. Kan? Jalan je dia. Nampak macam slow. Tapi actually dia build the momentum supaya dia boleh pecut di penghujung garisan. So ini memang quote yang saya suka. Semua orang nak bebas. Kan? Kalau dia makan gaji pun dia nak buat apa dia suka. Dia nak datang pukul berapa dia suka apa semua. Nak buat bisnes pun sebab orang buat bisnes pun banyaknya sebab nak bebas. Ya. Tapi apa yang lebih penting pada saya ialah apa yang kita buat itu memberi kebahagiaan kepada kita. Kalau kita buat untuk ikut-ikutan, kalau kita buat untuk menunjuk, kalau kita buat untuk buktikan kepada orang kita boleh buat macam orang lain juga, dia tidak akan bertahan lama. Dan carilah apa yang menyebabkan kita bahagia dengan bisnes Shaklee. Selain daripada duit lah, ya. Duit boleh buat bahagia, tapi apa benda lain? Apa benda lain yang buat kita bahagia dengan bisnes Shaklee?
Adakah kawan-kawan bisnes kita, adakah anak buah kita, adakah ilmu yang kita dapat, cari benda tersebut dan jadikan ia sebagai teman untuk kita finish, untuk kita sudahkan perjuangan kita untuk cycle 2015-2016. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana perhatian anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.